Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Qala ma'arif kada sallahu sirra man dayya'a situ. Man dayya'a huquqa ikhwanihi ubtuliyah bitad'i'i huquqillahi. Barang siapa mengabaikan dayak, dia mensisirkan, mengabaikan hak-hak saudaranya, dan saya dibalakannya dengan pengabaian hak-hak Allah Ta'ala yang ulah sadib. Setelah kamu sampai pada maqamul jama', maqamul jam'i, itu maqamul fana, ya, mana lenyap yang lain, dia memandang hanya kepada Ta'ala, dihimpunkan pandangan itu terus ke atas, itu mana jama'. Ada pun makam orang yang lalai, dia nampak makhluk tak nampak Tuhan, itu makam mufarqi, makam farak, mana kalbi dia terfarak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kamu sampai pada maqamil jam'i dan berpakaian dengan pakaian keelokan, maka janganlah pula kamu lupa memberikan empunya hak yang akan haknya, terutama hak saudara kamu. Takutlah kamu daripada mensia-siakan haknya, maka kamu akan dibalakan pula dengan mensia-siakan hak Allah Ta'ala. Mensia-siakan hak Tuhan adalah satu bala besar. Yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang dia buat, itu mana bala besar. Dan dalam kehidupan dia, bila dia jadi terperangkap mengerjakan benda-benda yang dilarang dan cuai mengerjakan benda yang disuruh, itu panggil bala. Jadi bila dia tidak melayani dan tidak memberikan hak sepatut kepada orang yang berhajat di kalangan salih, ya, nak pimpin dia buat, contoh dia buat tak layan, dia malah nak bercara kan, takut Tuhan balas kepada itu. Jadi maknanya sebab tu dalam perjalanan ni setengah tarekat dan Naqsyaband dan sebagainya, kalau ada orang minta bai'at, dia tak boleh sekat, ya, bai'at dia kena bagi, sebab kalau lambat takut dia besok mati dan dia tak ada kontak. Contoh ada pula setengah ulama-ulama, setengah masyayikh disuruh kemas dulu, dia nak kemaskan fardu ain, paling tidak pun kemas usuluddin, fiqh dan tasawuf dia baru dia bagi. Itu no comment, masing-masing ada cara dia. Ada setengah tu dia bagi, ya, perompak penyamun pun dia bagi tu pun tadi, ya, tapi berkat dia lepas dia bagi tu, orang tu berubah hati, dia terus jadi bertukar, lembut, nak belajar dan sebagainya, akhirnya dia baik ujung. Ada juga, ya, itu ada dua cara. Kalau pendekatan Syekh Abdul Qadir Jalani perompak dia terkin kan, nampak perompak dia banyak terus, lepas tu berubah, ya, berubah sikit-sikit jadi baik. Itu cara dia. Ada setengah masyayikh pula dia mandang benda ni begini besar, maka kena jaga tu betul, jangan dia baik betul tak beramal. Jangan benda besar tu bersanad tentang ni, zikir bersanad, bermakna ada lain kita sampai Rasulullah SAW, bukan cadang tu. Kemudian orang yang arif, mana arif billah, ialah orang yang tidak memisahkan jamaknya dengan faraknya dan faraknya dengan jamaknya, ya, atau dalam arti kata lain, siumannya dengan mabuknya dan mabuknya dengan siumannya. Diberi setiap hak itu akan haknya dan disempurnakan setiap makam kepada yang berhak. Jadi makna berikan standard masing-masing. Dia kalau baca warid, kita tengok warid-warid yang berlaku, standard di mana dia boleh pergi pada qalbi, roh, sir ke mana ke, atau seterusnya, atau kita tengok. Maka hak dia kalau sampai bagi. Ada juga kadang-kadang macam-macam dia tak bagi pun, ya, ini sebab ujian. Kemudian Nabi SAW duduk bersama di kalangan sahabat manusia, berbicara dan bergaul dengan mereka itu, dengan manusia bergaul biasa, atau tunaikan syariat, ya. Baginda SAW juga berlemah lembut terhadap kanak-kanak, ya. Rasulullah bergurau kanak-kanak mengambil hati. Tak ada street kan, pinjam dia gurung, dia misai, bini pun takut ni.
ya. Menghormati orang tua dengan bergurau senda dengan mak dengan mereka. Tak masuk surga maknanya orang tua. Ada perempuan syaikha, mau perempuan tu menangis kan. Maka Nabi cerita tak masuk tu atas sifat tu. Orang tua 100 tahun 200 tahun pun dia masuk, dia menjadi muda sekitar umur 30-an dalam hadis semua dia. Allah Karim. Mana tadi? Berlainan hati dengan mereka itu, ya. Jadi maknanya jika berlemah lembut, walaupun begitu bagi Islam berlainan hatinya dengan mereka. Maknanya apa? Jasad dia dengan makhluk, abdanuhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Allah. Itu sunnah yang besar yang kita kena hidup. Mana badan mereka dengan makhluk, dengan mereka roh dan sirnya naik kepada hadrat Tuhannya, ya. Demikianlah keadaan orang yang arif, zahirnya bersama makhluk tetapi batinnya bersama dengan al-haq. Firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an zikrillah. Tunnas ni rijal, laki-laki pada istilah sufi, rijal mana wali. Rijal beberapa laki-laki yang tiada melalaikan mereka itu perniagaan dan jual beli daripada zat Allah Ta'ala. Mana dia buat kerja tapi rohani tetap dengan Tuhan. Itu makna Allah Ta'ala puji ni, rijalun la tulhihim, beberapa laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka tijaratun oleh perniagaan bisnes dia, wala bai', ya, tijarah dan bai'. Tak lalai mana an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara perkara yang disebut tuan pengarang, jangan kita tadi, maknanya hak akan ikhwan dan jagalah dalam apa keadaan tu. Manakah banyak mana kita buat, kita Allah Ta'ala akan balas kita. Kemudian satu lagi, qayyid nafsak bi quyudil wara' watlik ghayraka ila maidanil alam. Mana tambat dirimu, qayyid, tambat dirimu dengan apa? Rantai wara' bi quyudil wara'i. Mana benda yang liar dia kena tambat. Lembu, kebau, kambing kita tambatkan habis dia haruk orang punya pula, tanaman dia macam-macam. Jadi kena tambat nafsu yang lebih liar daripada binatang ni, binatang liar. Maka tambat dengan apa? Bil war'i, dengan sifat wara'. Sebab Rasulullah mengatakan al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan, as-sakha hasan walakin fil aghniyai ahsan, al-haya hasan walakin fil nisa'i ahsan. Nabi kata wara' itu elok, maka pada ulama' terlebih elok. Buat dia model wara' zahir dan wara' batin. Maksudnya Mu'az bin Jabal, apa nama seorang sahabat, dia terjemahkan wara'an, al-war'an az-zahir alla tataharraka illa lillah, wal batin alla yadkhula qalbahu illa Allah. Bahawa wara' tu ada dua bagi. Satu zahir, bahawa tidak bergerak zahir kamu melainkan semua kena Allah. Dia berjalan kena Allah, dia bercakap kena Allah, semua tu zahir baru. Kalau batin lagi hebat, batin pula bahawa tak masuk dalam kalbi dia ingatan melainkan dengan Tuhan dia. Hati dia fokus terus, ya, dengan Ta'ala. Itu makna setengah daripada makna wara' yang tinggi. Ada wara' yang wajib, ada wara' sunat. Menjaga diri pada barang maharim, benda-benda yang diharamkan, itu wara' wajib nama dia. Ada wara' sunat yang lebih-lebih dan seumpamanya lah. Dan berpijaklah di atasnya, mana tegahlah dirinya daripada perkara syubhat pula. Ya, syubhat kena elakkan. Benda ni samar, orang kata benda tak elok, ada orang kata boleh ikut, jadi kata tak elok. Dia punya kalau makanan dengan bahan cuma dapat dibuat oleh orang kafir yang tak tahu hukum, ya, lagi parah. Orang Islam kadang-kadang hukum hai, orang tak berkenal, hukum tak najis tak berkenal, hukum najis, hukum najis aini orang tak faham, apatah lagi binatang kafir lagi dia tak kenal, dan habis. Maka tegakkan dirimu daripada perkara syubhah,
Sebab nak ada harga diri, orang tu syubhat akan tinggal. Bahawa dia ada harga diri, murwah dia panggil. Kalau tidak, tak ada marwah. Al-halal bainun wal haram bainun wa ma bainakuma umurun mustabihat. Faman ittaqa syubha faqad istabra lidini wa ardi. Ada. Yang halal terang, haram pun terang. Antara tengah-tengah tu ada benda yang tak jelas. Nak kata haram tak apa jelas, nak kata halal pun tak apa jelas, maka itu dia panggil syubhat. Siapa pelihara benda macam ni syubhat, maka faqad istabra lidini. Dia melakukan istibra, mana penyucian bagi diri dia, wa ardi, dan bagi marwah diri dia. Sebab tu kan ada kita dalam hadis ringkas, da'mayu ilama la yuri. Tinggal benda yang samar. Benda ni orang dah kertikai. Ni sini ni kau tengok dia buat, Cina buat apa jalan dia, tahu dia buat apa, mi dia masak apa, minyak babi. Dia pun makan bagus, licin dia kata. Dia pun menatang dulu macam-macam. Contohnya benda masyhur. Maka tinggalkan benda tu, ambil jalan orang ini. Tak, tinggal benda yang jelas pada benda tak jelas. Tinggalkan tak jelas, buang. Tapi orang Melayu kat ni kadang tak kerti milih, milih mimpi, milih mi dia kerti. Letak mi kapi tu, mi Islam tu, kapi punya licin kejap. Orang Islam punya buat tu dia tak nampak, gelap hati, buta mata hati. Orang Islam buat tak ada apa-apa tidak pun dia ada baca bismillah. Dia rezeki dia pun dia tahu halal haram. Kemudian kita beli pula, bantu dia, dia sujud ke Tuhan, tak kan besar pahala tu. Menatang Cina kan dia kerti apa kan, hukum tak kerti, najis pun tak kerti, pakai sumbat. Tapi oleh kena tekak dia, tekak ulau dia sebat habis. Itu yang menunggu nak buat ibadat payah. Dia benda haram syubhat dia masuk je, memang rohani kita akan jam. Dia nak pergi tu payah, lembar, cek balik. Lebih rohani kita nak buat ibadat, dia rasa malah berat, cek balik. Kadang-kadang maksiat mata, kadang telinga, kadang mulut, kadang makan, macam-macam dia silap. Cek balik, dia bersih tak, kita clearkan balik, insyaAllah dia laju. Dan suruh macam tu, silap dia suruh taubat begini, lepas tu tarik laju balik. Dia berat. Inna sikala zunub yamna ila masyarata'atillah. Berat dosa tidak menegah kamu daripada pantas ibadat. Mana kita beribadat tak laju tu, macam ada benda tu. Cek balik kat mana dia tersumbat. Basuh dia dengan siraman air taubah maknanya. Allah. Kemudian hinakanlah dirimu dengan segala keadaan, dan bersihkanlah betul-betul segala perkataan. Jaga perkataan, jangan bercakap penting elok. Dan perbuatanmu dari sifat riya. Bersihkan dulu, insya-Allah dibukakan. Dan satu lagi diceritakan bahawa seorang arif setelah selesai salat sebanyak 1000 rakaat, dan kita main terawih 20 pun cari 8. Baca surah, baca Inna Ataina. Jadi seorang arif, mari mana waliullah, orang yang mengenali Tuhan tu, setelah selesai salat sebanyak 1000 rakaat, dia menghadap kepada dirinya sambil berkata, dia tawajuh kat diri dia balik, dia pandang diri dia, dia kata, wahai tempat berkumpul segala kejahatan. Dia cakap kat diri dia kan. Kita pula dah buat sampai banyak, wah siapa boleh lawan aku hebat, habis terbalik tu. Dia kata, wahai tempat berkumpulnya segala kejahatan, demi Allah aku tidak reda terhadapmu walau sesaat pun. Jadi maknanya seorang arif dijaga sungguh. Tempat berkumpul segala kejahatan apa? Maksiat hati. Baik pun dia juga, jahat pun dia juga berkumpul kat itu. Macam-macam penyakit, riak, wujud, semua macam-macam. Dia bukan 800 ulama kira banyak. Jadi aku takkan reda. Sama dengan kalam Nabi Yusuf kan, innan nafsa la ammaratun bisu. Semua nafsu menyuruh ke arah jatuh. La ubarni nafs, aku tak biarkan nafsu ke mana, aku tak letak dia, kata baiklah aku akan pantau. Sebab innan nafsa la ammaratun, amat menyuruh ke arah kejahatan. Itu Nabi dan Rasul lagi, tanpa lagi kita. Kemudian semakin banyak manusia itu mengenali dirinya, semakin banyak dia mentohmah dan mencela diri. Sifat mentohmah diri sendiri, yang memandang kekurangan, itu tanda dia kenali dia. Semakin banyak dia mentohmah dirinya, maka semakin hampirlah amal dengan ketaatan diterima Allah. Inilah kerana apa? Asal segala maksiat ialah kelalaian.
ya, aslu maksiatin al-ghaflah, dan keinginan ila ridha dari terhadap nafsu. Manakala asal segala ketaatan terpelihara daripada kejahatan ialah ketiadaan ridha terhadap nafsu. Sebab mana nafsu kita denda dia, perang betul-betul, jangan bagi dia apa, dia menang. Kalau dia menang kan dia ketawa gitu kan. Itu dia antara apa perjalanan nafsu. Sebab khuruju minan nafs ya nikmatul uzmah, dapat keluar daripada nafsu adalah nikmat yang paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah, sebab nafsu itu hijab antara kamu dengan Tuhan. Habis. Kemudian qala mu'allif rahimahullah ta'ala wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alhamdulillah. Subhanakallahumma